Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 240. Tadi 240. Okey, di sana disebutkan kesan buruk. Kesan buruk, ada 4 kesan buruk daripada pandangan yang mengatakan bahawa mengambil asbab itu menyebabkan tawakal jadi lemah. Atau dengan bahasa mudah, kesan daripada keengganan bekerja, tak nak bekerja atas alasan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesempurnanya. Jadi ada orang, dia mengaibkan orang yang bekerja. Kalau kerja lupa akhirat tu confirm lah, memang kenalah. Tapi ada orang sekadar mengambil asbab, bekerja dan berusaha, diaibkan kerana pada pandangan mereka perkara tersebut akan mengurangkan tawakal. Dia kata Syekh, kesan buruk daripada enggan bekerja dengan alasan tawakal ini ada beberapa perkara. Pertama, nombor 1, tuan-tuan terpaksa pangkahkan nombor 1 tu. Kenapa pangkah? Terjemah silap. Terjemahan silap. Ana pun tadi masa antum solat nak pernah cek sekejap ya. Ana pun jadi dia lompat sendiri. Tersalah tekan, dia pergi muka surat apa. Okay, tengok ya. Okey. Ya, okey. Kata Syekh, bagi yang ada teks bahasa Arab muka surat 177. Yang ada buku Arab PDF muka surat 177. Buku terjemahan 240. Kata Syekh, ولا شك أن للإعراض عن الكسب والخمول بدعوى التوكل من الآفات والمفاسد ما يصعب حصره walakin nushiru ila ahammiha. Tidak syak lagi, yang enggan bekerja atas alasan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi banyak kerosakan yang tak mungkin dapat direngkaskan, tak dapat dihitung. Cuma direngkaskan beberapa perkara penting. Jadi kalau ada orang kata bekerja ini mengurangkan tawakal, pandangan ini bawa kerosakan. Kat mana? Syekh ringkaskan 4 perkara. Pertama kata Syekh, ta'alluqu qalbi al-'abdi bima yuqimu awadahu wa yasiru hayatihi li'annahu la yumkin an ya'isha bighairi dhalik fayabqa munshaghilan bitafkiri bain al-qiyam bitahqiqi ma la budda minhu min ajli al-hayah aw tahqiqi at-tawakkul ala mafhumihi al-maz'um wa mujahadati nafsihi ala taghyiri fitratiha allati fatara Allah 'alaiha. Terjemah sini dia kata kebergantungan hati kepada dunia semata. Baginya hati adalah segala-galanya. Ia tidak bisa hidup tanpanya. Ini tak kena dengan makna yang disebutkan. Atau antum ringkaskan kecelaruan dalam hidup. Bahasa mudahnya antum tukar yang terjemahan tu bergantung pada dunia semata. Tak, golongan ni bergantung pada dunia semata. Dia bergantung kepada tawakal.
Jadi kesan buruk dia bukan, tapi celaru hidup. Kecelaruan dalam hidup, dalam kecelaruan dalam prinsip. Kat mana? Dia belajar bekerja itu kurangkan tawakal. Sedangkan hidup dia, anak menangis, tak nak kerja, nak tawakal pada Allah. Tapi anak perlukan susu, anak perlukan pampers. Nak bekerja, nak beribadah tanpa bekerja, tapi isteri marah. Kan? Kehidupan dia mesti perlu kepada asbab, menyebabkan pandangan ini melahirkan golongan yang celaru dalam hidup. Antara nak tawakal ataupun nak hidup bekerja tanpa bekerja, tawakal tanpa bekerja ataupun nak bekerja. Dan ini yang berlaku kepada tidak apa dengan agama, kepada golongan Buddha. Buddha pun begini konsepnya. Nak jadi Sami tak boleh memiliki. Dia memang jadi tukang peminta sedekah. Memang perlu minta sedekah, tak boleh memiliki. Jadi dia hanya makan dengan kadar yang diberikan. Memiliki wang simpan duit adalah salah dalam undang-undang Sangga. Kalau sampai ke tahap begitu, itu betul-betul agama Buddha lah. Tapi orang Islam tak nak ke situ. Dia tahu itu salah. Jadi celaru sendiri. Nak tawakal ke, nak kerja. Sekarang nak tawakal kerja, celaru. Ahli sunnah senang. Tawakal tidak menafikan kerja, boleh sekali. Macam dalam Islam, nak jadi ahli zuhud tak perlu tinggalkan dunia. Tapi kalau agama lain, nak jadi orang agama, kena botak kepala, duduk kena duduk, nak jadi orang beragama, kena duduk kat wihara dan sebagainya, duduk kat kuil sebagainya. Nak jadi orang biasa. Islam tak. Yang bertungkus lumur bawa Grab sana jadi ustaz rupanya. Ya, yang jual kurma. Tak menafikan jual kurma ke, bawa Grab ke, yang berceramah ke, yang mana ke, tak nafikan. Dialah ke masjid pun dia ni semua. Kita hidup, agama ini tidak membezakan. Jadi masalah kalau orang pegang kata bekerja akan menyebabkan tawakal kurang. Ada golongan yang terumbang-ambing. Dia nak tawakal lah, tapi keperluan hajat dia perlu pada kerja. Menyebabkan lahirnya golongan yang celaru. Dia tak tahu nak buat mana satu. Sebab tu kalau dia kaya, Alhamdulillah. Betul lah tu, kaya duit dia dari sana sini. Sampai masa habis harta, dia celaru balik. Dia akan celaru juga. Manusia perlu kepada usaha. Itulah fitrah. Pandangan yang salah akan berlawanan dengan fitrah. Sebab itu Islam adalah agama fitrah. Segala yang diletakkan dalam agama Islam adalah fitrah. Dan Islam yang betul itu adalah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain pada Ahli Sunnah wal Jamaah tidak fitrah, kerana dia bukan ajaran Islam. Kenapa kita kata selain Ahli Sunnah bukan fitrah? Sebab Nabi, ajaran Nabi cuma satu. Selain daripada Nabi, dia bukan fitrah. Kalau ada ajaran yang luar Ahli Sunnah wal Jamaah, itu bukan datang dari Islam. Biasanya diimport daripada luar. Cuma kita tak ada kafirkan dia. Tak kafirkan orang tu. Mungkin dia tersilap, terpengaruh dan sebagainya. Sebab tu dia dikatakan bukan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi tak dikafirkan. Walaupun pandangan mereka kadang-kadang sama dengan agama Buddha lah, kadang-kadang sama dengan Hindu, kadang-kadang sama dengan konsep dalam golongan yang tak percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Mereka berasal dari agama Islam. Tak boleh kafirkan kecuali dia membatalkan kalimah la ilaha illallah. Ataupun melakukan perkara yang nawaqidul Islam. Jadi mereka masuk Islam, tapi pandangan begini kadang-kadang diimport daripada luar. Kadang-kadang timbul daripada salah faham sendiri. Tapi kalau bentuk idea biasanya datang daripada luar. Yang idea siap dengan macam-macam biasanya itu adalah pandangan yang daripada luar. Okey, jadi yang pertama, kebergangguan pada hati semua sekali silap terjemah. Lebih kepada sebenarnya kepada kecelaruan dalam hidup dan kecelaruan dalam prinsip. Tak tahu nak macam mana. Prinsip lain tapi hakikat kehidupan tu, keperluan hidup lain. Yang kedua, dia akan mensia-siakan hak atau tidak bertanggungjawab. Bahasa mudahlah untuk faham yang ayat yang kedua tu. Keteledoran dan banyak menyia-nyiakan hak-hak yang wajib. Sebagaimana yang terangkum dalam perkataan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda.
Dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah." Sesungguhnya Allah ada hak ke atas kamu. Sembahyang, puasa kita kena tunaikan. Hak Allah ke atas kita. Dan diri kamu ada hak pada kamu. Ada masa bagi badan kita rehat, ada masa untuk kita makan, minum dan sebagainya. Ada masa untuk berhibur dengan cara yang disyariatkan, yang dibenarkan. Wali ahlika 'alaika haqqan, keluarga pun ada hak, ada masa untuk keluarga, untuk isteri, untuk anak-anak. Bukan berartinya kalau orang agama tak boleh langsung bergurau dengan isteri. Ada orang faham begitu. Malah kehidupan bersama dengan isteri itu berbeza kehidupan dengan di majlis ilmu. Kalau yang bujang tak faham, kita kahwinkan dia. Okey. Jadi kalau kat bilik pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati isteriku yang dicintai. Tak jalan. Ada masa isteri ada hak, anak ada hak. Kalau dengan budak-budak, kena jadi budak-budak lah sikit. Main jangan cerita Ustaz Limah dengan anak-anak. Terlalu tinggi. Kita kena mana tiap-tiap sesuatu yang ada keliling kita ada haknya. Jadi kata Salman Al-Farisi ketika menegur Abu Darda dan diiyakan oleh Nabi SAW, perkataan tadi, perkataan asal daripada Salman dan diiyakan oleh Nabi. Nabi iakan, dan ada satu lafaz tambahan, walidhaifika 'alaika haqqan, dan tetamu kamu juga ada hak. Jangan orang tahu rumah asyik tak boleh je. Asyik tak ada hak. Mana itulah sebab untuk merapatkan hubungan persahabatan, kekeluargaan. Ada kadang-kadang kawan kita datang, keluarga kita datang, adik-beradik datang. Kalau ada hak. Jadi bagi yang menafikan pekerjaan menyebabkan banyak hak yang akan ditinggalkan. Bila tak kerja dan tak buat usaha tak beri kesan sebagainya, akan banyak hak yang terbiar. Ada soalan yang tanya berkaitan dengan yang tawakal pada Allah. Kemudian saya tak nak sebut lah, ada yang sebut nama jemaah tapi saya tak sebut. Tapi yang keluar bekerja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan keluarga. Seperti soalan yang antum tanya tadi ketika makan, itu termasuk dalam bab ini. Jadi tawakal. Ustaz, saya pergi lama saya ketinggal. Anak saya hidup je. Ya, hidup. Anak hidup, isteri masih hidup, keluarga masih hidup. Tapi kita tinggalkan anak. Namun mereka hidup dengan sebab siapa? Sebab orang lain. Hakikatnya bila kita tinggalkan tanpa asbab, kita tak berikan asbab, tak berikan nafkah pada isteri dan anak-anak. Anak-anak dan isteri Allah yang jaga, orang lain yang tolong laksanakan tanggungjawab. Jadi hakikatnya kita bergantung kepada kocek orang lain. Kita biarkan. Mestilah adik-beradik dia tolong, ipar-ipar tolong, bersusah payah. Sebab itu anak kita, keluarga kita. Kita atas alasan tidak mengambil asbab, akhirnya orang lain tolong. Lepas tu kita datang, Alhamdulillah Allah mudahkan. Memanglah mudah. Kita, dan ini yang berlaku. Itu kita tengok ada contoh disebutkan orang yang datang urat dekat belakang. Kita tengok pada muka surat 234. Anak-anak ada 4, tapi antum tanya jawab soalan tu. Kita balik semula tengok riwayat. Hal yang seperti di atas juga diingkari oleh Imam Ahmad. Tengok pada muka surat 234. Bahkan secara tegas beliau menjelaskan bahawa orang yang melakukannya bererti bertawakal kepada manusia. Ini orang yang pergi haji tak buat bekalan. Bertawakal kepada manusia bukan kepada Allah. Suatu hari beliau menjumpai seorang yang ingin melakukan perjalanan ke Mekah tanpa bekal sedikit pun. Orang itu berkata, "Wahai Abu Abdullah," itu kunyah Imam Ahmad,
saya akan bertawakal kepada Allah. Tak ada bekalan, tak ada apa semua, tawakal kepada Allah. Apa kata Imam Ahmad? Maka Imam Ahmad bertanya, engkau pergi sendirian atau bersama rombongan? Orang itu menjawab, bersama rombongan. Imam Ahmad menimpali, itu jawab balik, engkau pendusta, engkau tidak bertawakal kepada Allah. Kalau engkau memang benar-benar bertawakal kepada Allah, engkau harus berpergian sendirian. Jika tidak, berarti engkau bertawakal kepada kantung-kantung bekalan orang. Faham maknanya? Kalau kita tak melakukan asbab, kita mesti bergantung pada orang lain. Tak mungkin. Sebab Allah berikan rezeki pada kita melalui asbab. Kecuali kita seorang Nabi, adanya mukjizat, itu pun Nabi melakukan asbab. Nabi tak bergantung. Hijrah Nabi buat segala asbab. Manakala mukjizat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti surat Mi'raj. Surat Mi'raj peristiwa mukjizat, peristiwa hijrah, peristiwa tasyri'. Peristiwa pensyariatan yang perlu kita ikut. Kita kena ikut syariat, bukan ikut mukjizat. Betul? Dua-duanya sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat semuanya sunnah. Tapi yang kita kena ikut adalah syariat. Betul? Tasyri'. Bukan perbuatan mukjizat ataupun perbuatan khasa'is. Hukum khusus untuk Nabi namanya khasa'is. Manakala perbuatan-perbuatan mukjizat, itu perbuatan yang memang takkan berlaku pada orang lain, hanya berlaku pada Nabi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau Allah beri secara tanpa asbab melalui karamah. Orang cerita jihad fi sabilillah, dikejar oleh musuh, lari sampai selamat. Bangun pagi tengok ada kat tengah pulau. Malam lari, kena tembak, kena dikejar oleh musuh. Cerita tu kalau betul sabit karamah. Orang yang jihad fi sabilillah kemudian selamat kerana terselamat di pulau, Allah selamatkan. Itu kisah boleh diterima dengan syarat sahih sanadnya, sahih ceritanya. Tapi bukan bererti tentera tadi memiliki kuasa jalan atas air. Bukan cerita sakti, ceritanya Allah yang jalankan. Masuk kat tengah pulau, balik semula, kena berenang lah. Kena berenang, kena cari kapal, minta bantuan. Kan? Bukan kata dia ada kuasa terbang atas jalan atas air, terbang di udara sebagainya. Tak, kita melalui asbab. Karamah hanya berlaku ketika tertentu Allah nak muliakan hambanya. Tapi kisah karamah yang dibawa oleh kisah wali-wali palsu ni, dia kencing jadi emas, yang sekarang ni paling famous lah. Jalan atas, nak terbang atas udara, jalan atas air. Kalau nak pergi Mekah, dia ni cuma terjun kat sungai depan rumah dia, tiba-tiba keluar kat Mekah, kat perigi Zam-Zam. Ini dari mana cerita? Jadi kisah nak menyatakan kewalian bukan mengisbatkan kuasa pada makhluk, bukan dewa ataupun pada wali tu ada kuasa, tak, kuasa Allah. Sebab tu kisah berkaitan dengan mukjizat, berkaitan dengan karamah, menceritakan tentang kebesaran Allah, bukan cerita kehebatan pada manusia. Cerita semua kisah berkaitan tauhid kembalinya kepada mengagunkan Allah. Kita kenal keagungan dan kebesaran Allah dan kita beribadah, makin beribadah pada Allah. Bukan cerita keagungan pada makhluk dan minta pada makhluk. Ini bukan konsep tauhid. Kisah-kisah yang dibawa, kita bukan tolak konsep kewalian. Malah itu wajib kita beriman dengannya. Kita bukan tolak karamah, tapi kita nak wali dan karamah macam mana yang Nabi beritahu, yang Nabi ajar. Bukan wali karamah yang dicipta, yang direka. Hanya gunakan istilah wali, gunakan istilah karamah, istilah yang paling sempurna yang Allah letakkan dalam Islam, yang digunakan sebagai syariat, kemudian mafhumnya ubah. Dan banyak perkara kat dunia istilah, macam Ustaz Abdul Aziz katalah, istilah tu yang diubah mafhumnya. Bila mafhumnya dah susah, asalkan benda yang tak wajib ya sunat. Tak payah gaduh-gaduh, Ustaz, ni benda sunat bukan benda wajib. Kalau benda sunat, apa kita gaduh? Masalah benda bid'ah. Bukan, sunnah lain, bid'ah lain. Sunnah benda Nabi buat tapi Nabi tak wajibkan. Benda Nabi suruh tapi Nabi tak wajibkan. Wajib Nabi wajibkan.
Nabi tak pernah tinggal dosa. Itu sunnah. Kalau benda yang mereka buat, Nabi larang. Mana boleh kata sunnah? Istilah bila asalkan berbeza tak wajib, ni bukan benda wajib, ni benda sunat. Mudah sunnah. Istilah tu perlu rujuk kepada nas. Tak mudah-mudah. Okey. Jadi kita balik semula. Kisah tadi jelas Jadi jawapan, kalau ada orang yang tinggalkan usaha, tinggalkan asbab, kemudian kata bertawakal, lepas dia balik nampak urusannya terpelihara, terjaga, atau dia boleh pergi kat Mekah tanpa sediakan duit, artinya dia bergantung pada orang lain. Mesti ada kisah, orang tu tumpangkan lama ni. Okey, betul lah kalau tumpangkan, tapi kadang-kadang perbuatan orang-orang begini menyusahkan orang bersama dengannya. Kalau berlaku tanpa disengajakan, bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau semua orang tak buat bekalan, katalah semua sekali ahli tawakal, masya-Allah paling sempurna tawakal. Satu bas rupanya semua ahli tawakal, tak bawa duit semua. Apa jadi? Kalau dia seorang je, mungkin orang boleh pungut bantuan, dia bersama rombongan seorang, dua orang, betul. Kalau semua jadi ahli tawakal yang sempurna, semua tak kerja, semua duduk kat rumah, nak makan apa? Itu yang sebenarnya dalam satu saya catatkan, tapi saya tidak dengan berkaitan dengan menjawab pada kesempurnaan agama dan agama Buddha. Paling sempurna bila jadi Sami. Katalah semua orang nak jadi Sami. Apa jadi masyarakat? Takkan. Tak makan, tak minum, tak ada memiliki, tak ni semua sekali. Tak mungkin. Sebab tu ajaran Islam bawa kebaikan dunia akhirat. Kita tidak melampau dalam bab beragama sehingga dengan dunia atau kejar dunia sehingga dengan akhirat. Agama Islam agama yang fitrah. Agama yang fitrah. Okey, balik kepada muka surat 240. Jawab Syekh. Terjawab. Macam mana anda tak sebutlah nama, anda selalu sebut nama. Okey, yang kedua. Ketiga, keinginan hati untuk memiliki apa yang ada pada orang lain. Kesannya apa? Tak kerja, tak ada duit, tapi tawakal. Harap-harap dihadiahkan akulah iPhone 13. Amboi, sedapnya. Walaupun anda malu ni, anda dapat hadiah ni iPhone. Itu, tapi kalau kita biasakan tidak kerja, tidak bekerja, tidak berusaha bersungguh-sungguh, mengharapkan bantuan, harapkan dan sebagainya, akhirnya ada perasaan suka memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Asalnya atas alasan tawakal, lama-lama tawakul. Tawakul. Ustaz saya cerita tawakal dengan tawakul. Tawakal serahkan kepada Allah. Tawakul bersandar dan bergantung dan mengharapkan ada apa yang ada pada orang lain. Yang keempat, ketergelinciran diri dalam ujub dan sombong, membanggakan diri, besar kepala dan merasa paling hebat kerana berhasil melepaskan diri dari sikap meminta-minta. Ini ada mukadimah, letakkan mukadimah dalam buku asal ada mukadimah. Kalau betul sekalipun, maksudnya kalaulah dia tinggalkan kerja dan tak meminta-minta. Dia tak minta pada orang. Memang konsep tawakal, dia tak minta-minta. Apa yang kita sebut kat atas tak terjadi pada dia. Dia akan jadi orang yang paling sombong. Kenapa kita sombong? Berbangga dengan sesuatu yang tidak disyariatkan dan merasa hebat, diistilahkan sebagai sombong. Kalau kita berbangga dengan kesempurnaan yang tak diajarkan oleh syariat. Walaupun perkara, kalau benda tu benda yang tak meminta-minta yang betul, maksudnya bekerja ataupun dia sebab ada kemampuan, bila kemampuan asbab lah tu. Maksudnya orang yang dia pergilah berjihad fi sabilillah. Dia tak kerja. 1 tahun tak kerja. Tapi makan minum okey. Sebab apa? Oh, jutawan. Salah tak? Tak salah. Dia ada asbab. Dia dah simpan, dia dah kerja daripada muda dia. Kumpul jadi duit berjuta. Dia cadang masa umur 50 tahun dia nak berjalan kat dunia. 3 bulan, 5 bulan dia berjalan round dunia. Dia nak tengok atau dia buat kerja dakwah. Dia masuk ke mana-mana dakwah selama tak bekerja.
dia dah buat sebab dah. Dia dah buat sebab. Kalau betul sekalipun, kalau betul cara dia, betul lah dia ambil sebab. Bukan dia tak ambil sebab. Dia tak bekerja bukan sebab dia tak ambil sebab. Sebab dia dah kerja sebelum tu. Dia dah kumpul. Dah ada asbab. Tapi kalau terjadi, dia tak cari asbab, tak minta kat orang, dapat. Sekali. Dan dia berbangga dengan cara dia, apa yang dibuat tu bukan disyariatkan, dan dia rasa dia kan rasa dia hebat di atas suatu perkara yang tak diajarkan, maka dia sombong dan ujub. Akan dibincangkan, disebutkan, antum boleh baca balik kat belakang. Terutama tentang manfaat terselamat daripada perasaan ujub, tawakal terselamat daripada perasaan ujub dan sombong. Okey. Ini mazhab yang kedua. Mazhab pertama golongan etis dan sebagainya. Mazhab yang kedua golongan etis bergantung kepada asbab, menafikan tawakal. Golongan yang kedua bertawakal dan menafikan asbab. Golongan ketiga menafikan pengaruh sebab secara total. Asbab diterima tapi dia menafikan secara total. Makan Panadol. Ini golongan ketiga. Panadol, siapa kata Panadol menghilangkan pening? Syirik. Siapa kata pisau memotong? Syirik. Siapa kata api membakar? Syirik. Siapa kata air hilangkan dahaga? Syirik. Ini golongan yang ketiga. Kita baca. Pendapat ini oleh sebahagian ulama disifati sebagai kurang akal. Pendapat ini dianuti oleh Qadariyah Jabariyah. Golongan Qadariyah Jabariyah. Kenapa Qadariyah Jabariyah gabungkan? Asalnya mereka ni golongan Qadariyah tapi dikenali sebagai Jabariyah. Betul? Sepatutnya golongan Jabariyah, mereka lah Qadariyah. Betul tak? Mereka lah yang isbatkan qadar-qadar. Allah dah takdirkan, jadi tak payah kerja. Mereka lah Qadariyah sebenarnya. Tapi dipanggil Qadariyah Jabariyah. Kerana nak bezakan dia dengan kumpulan sesat satu lagi, yang Qadariyah yang menafikan qadar-qadar. Sepatutnya yang menafikan qadar-qadar bukan Qadariyah. Dia Jabariyah. Atau dia kata golongan yang menafikan qadar. Letaklah nama la qadariyah ke apa ke. Tapi oleh kerana istilah kita tak mana boleh tukar-tukar istilah. Golongan qadariyah golongan yang menafikan qadar. Golongan jabariyah golongan yang mengisbatkan qadar sehingga menafikan asbab. Jelas? Sebab tu sebagian ulama menamakan golongan jabariyah dengan golongan qadariyah jabariyah. Tersesat dalam qada qadar dengan mengisbatkan jabar, bahawa manusia tidak ada hak untuk buat apa-apa, Allah yang tentukan segala-galanya. Para pengikut siapa lagi? Para pengekor Jaham bin Safwan. Ni pandangan begini, lalu diikuti oleh beberapa kalangan Asy'ariyah. Ini yang ditulis Syekh. Bezakan jangan kata Jahmiyah, tak, diikuti, terpengaruh. Terpengaruh dengan beberapa kumpulan daripada kumpulan Asy'ariyah. Tak semua Asy'ariyah, tidak semua. Mereka kata mereka menafikan kesan pada asbab. Kalau makan disuruh makan, tapi dia kata makan tak mengenyangkan. Dia kata Allah yang kenyangkan. Tak, kita nafikan Allah yang cipta semua segala-galanya. Tapi mencabut, mengeluarkan atau menafikan kesan daripada asbab adalah suatu kejahilan atau kurang akal. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu dengan asbab. Semua benda ke alam ini ada sifat-sifatnya. Api sifatnya panas, membakar. Air sifatnya sejuk, kecuali air panas. Kan? Tiap-tiap ada sifatnya. Udara sifatnya lembut ataupun udara lah. Nak lembut kan orang lain tak faham. Besi sifatnya keras. Menggunakan makhluk Allah sesuai dengan sifatnya itu mengambil asbab. Tiap-tiap orang akan menggunakan apa di depannya. Jadi menyatakan bahawa air itu sejuk, salah ke? Tak. Sebab kita tak nafikan kuasa Allah, kita kata Allah ciptakan air itu sejuk.
Allah ciptakan api itu panas. Kaedah mereka letak, Allah ciptakan api tak panas, kemudian Allah panaskan. Ini kaedah falsafah yang mana kurang akal. Nampak macam cantik, tapi dia menafikan kesan yang ada pada asbab. Kita baca dulu. Menurut mereka, Allah menciptakan sesuatu bukan lantaran sebab. Allah ciptakan sesuatu tanpa lantaran sebab, serta menjadikan sebab tidak bertabiat. Alam itu ada sifatnya. Air tu lain, lembut tu lain, sejuk tu lain, basah tu lain. Api lain, panas tu lain. Dipisahkan objek dengan sifatnya. Dan tidak memiliki kekuatan yang berpengaruh. Maksudnya semua benda lah. Maka api tidak memiliki kemampuan membakar, racun tidak memiliki kemampuan membinasakan, air dan roti tak memiliki pengaruh menghilangkan dahaga dan lapar, mata tidak memiliki kemampuan melihat, serta telinga dan hidung tidak memiliki kemampuan mendengar dan menghirup. Tapi semua pengaruh ini semata-mata kerana kehendak Allah. Kerana bersinggungannya anggota badan. Kerananya kenyang terjadi bukan kerana makan, dahaga hilang bukan kerana minum, ilmu didapati bukan kerana belajar. Nampak kesan dia? Tu saya anggap ilmu kalam ini bawa kepada import kepada batiniah. Ilmu didapati bukan kerana bukan kerana mempelajari, sedangkan Nabi kata innamal ilmu bitta'allum. Ilmu dapat melalui belajar. Hancur terjadi bukan kerana dipecahkan, dan darah mengalir bukan kerana dilukai. Bahkan juga ketaatan dan tauhid bukan sebab untuk masuk syurga dan selamat dari neraka. Syirik, kekufuran dan maksiat bukan pula sebab untuk masuk neraka, tapi semua itu semata-mata kerana kehendak Allah, tanpa ada sebab dan tanpa hikmah di sebab ini. Sebab tu perbuatan Allah tidak ada hikmah. Ini asas dalam ajaran saya sebut dalam ilmu kalam. Perbuatan Allah tak boleh kata bersebab. Kenapa? Allah buat sesuatu bersebab, syirik. Siapa kata begitu? Betul? Betul dah, agak tu salah. Tapi mereka kata begitu. mereka kata begitu, betul tidak? Betul. Kenapa? Sebab guna logik akal. Kalau kata Allah ciptakan manusia untuk beribadah, tujuan dengan perbuatan mana yang mendahului? Niat dulu ke ataupun perbuatan dulu? Tujuan dulu. Tuan-tuan datang Baitul Salam sebab apa? Sebab tujuan niat nak datang hadir daurah. Niat dulu ke buat dulu? Niat dulu. Kalau kata, ni kata mereka kalau kata Allah buat sesuatu dengan tujuan, artinya tujuan mendahului perbuatan Allah, maka perbuatan Allah bukan qadim. Situ pula jadinya. Nampak? Semuanya guna akal. Semua guna akal. Maka Allah ciptakan arash tak ada tujuan. Kalau kata Allah istawa atas arash, sebelum Allah cipta arash, Allah kat mana? Kita kata Allah ciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada sesuatu. Allah Maha tinggi sejak dari azali sampai ke abadi. Tapi Allah ciptakan arash dengan tujuan-tujuan yang Allah sahaja mengetahui. Antara tujuan utama yang Allah beritahu, Allah nak beristiwa atas arash untuk membuktikan kebesaran dan keagungannya, kerana semua makhluk berada di bawah arash. Bukan Allah bergantung pada arash. Bukan Allah berharap kepada arash, tapi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa atas arash adalah untuk membuktikan kebesaran dan keagungannya. Salah? Bergantung tak pada arash? Itu bukan bergantung, itu sifat istiwa, sifat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma istawa 'alal 'arsy. Ketika Allah cipta semua makhluk, termasuk arash, Allah beristiwa atas arash, kerana tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arash, tak ada makhluk yang ada di atas arash, tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada arash, segala-galanya bawah arash, dan Allah beristiwa atas arash. Allah berbangga dengan sifat tersebut. Tiba-tiba datang golongan kalam, siapa kata Allah istiwa atas arash, ini syirik. Allah kata, Allah berbangga dengan sifat tersebut, mereka menafikan sifat dan mengisbat mengatakan bahawa perkata syirik. Ini masalah furuk. Masalah yang kecil? Tidak. Kita je yang tak kisah sekarang ni. Sebab tu, bila rujuk pada kalam salaf, mereka terlalu tegas dalam masalah ini kerana menafikan sifat yang Allah bangga dengannya.
Semua ayat-ayat istiwa, semua ayat kebanggaan. Macam saya sebut sebelum ni lah, ada seorang penceramah, dia kata, kalau Allah summa stawa alal arsy, bunyi Allah kata yudabbirul amra, Allah mentadbir urusan. Baguslah. Bagus beristidlal dengan Quran. Otak terbuka sikit lah. Tapi biar penuh. Yudabbirul amra minas sama ilal ar. Jangan yudabbirul amra tergantung ke situ. Allah kata summa stawa ala arsy. Betul? Yudabbirul amra minas sama ilal ar. Kenapa beristilah separuh? Yudabbirul amra. Allah mentadbir. Jadi istiwa artinya Allah mentadbir alam. Allah kata daripada langit ke bumi. Tak ada. Sebab tu kaedah Ibn Taymiyah mengatakan bahawa kalau kamu bertemu dengan ahli batil, berhujah dengan Quran, berhujah dengan ayat yang sama, kerana Allah takkan biarkan kalamullah itu tergantung. Itu kaedah antara kaedah yang kita belajar dalam apa kitab yang Ibn Taymiyah jawab pada Syiah? Apa nama kitab? Anda hadir? Ya? Ya? Biar anak Syiah betul. Biar anak kita Syiah betul. Ni kitab Ibn Taymiyah rad kepada Syiah. Tak apa. Minhajus Sunnah. Kitab Minhajus Sunnah. Ya, siapa nak jumpa nak berdialog dengan ahli bid'ah secara umum yang mana dicontohkan dalam bab kumpulan Syiah, memang kitab Minhajus Sunnah wajib kita hadam. Betul kaedah-kaedah antara kaedah tersebut bahawa kalau kamu jumpa mana-mana ayat Quran jadi hujah kepada ahli batil, pergi cari ayat sendiri. Kamu akan nampak jawapannya kat situ sendiri. Mereka kata, kalau kamu kata Allah tu bersifat secara zahir, maka Allah menipu. Sebab Allah kata, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Jawapan dekat situ. Allah menipu. Bukan kata kalau macam tu Allah menipu. Kita tak kata Allah menipu. Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala membuat tipu daya terhadap orang yang membuat tipu daya. Betul? Bukan Allah menipu. Tapi kalau orang cuba nak tipu daya terhadap agama Allah, Allah balikkan tipu daya pada dia. Ini bukan sifat kelemahan, ini sifat kesempurnaan. Tetapi golongan ini cuba potong separuh. Kalau macam tu Allah menipu lah. Sebab tu semua dalil yang dibawa menjadi hujah dalam mana-mana kitab, sama ada Mu'tazilah, Jahmiyah sebagainya, ambil ayat yang sama, baca dengan sempurna, jawapan di situ. Kalau kata Allah ambil yang zahir, jadi Allah sakitlah. Buka balik hadis. Akan ada jawapan dalam hadis tersebut. Ini semua kaedah yang umum. Maksudnya semua ayat Quran yang menjadi hujah pada golongan ahli batil, jawapannya pada ayat itu sendiri. Laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', sambung. Wa huwas samiul basir. Jangan nafikan sifat, tak isbatkan. Nafikan persamaan, isbatkan sifat, bukan nafikan sifat. Allah, kalau kata manusia mendengar, Allah mendengar, manusia melihat, Allah melihat, bukan kata Allah tak lihat. Mesti isbatkan sifat, tanzihkan, bukan dengan mentanzihkan. Ahlul kalam tauhid pada mereka adalah hanya mentanzihkan, tidak mengisbatkan. Ahli sunnah wal jamaah menggabungkan antara konsep isbat dan nafi, tanzih dan isbat, dan iman, tanzih dan iman. Iman dengan sifat yang Allah beritahu, di samping mentanzihkan sama persamaan dengan makhluk. Allah dah beritahu Allah istiwa, isbatkan, pada masa sama istiwa Allah tak sama dengan istiwa makhluk. Allah kata Allah mendengar, pada masa sama kita tahu, kita beriman dengan sifat tersebut dan kita nafikan persamaan dengan makhluk. Baru kita boleh amalkan dengan semua ayat, baru ayat Quran tak bertentangan satu sama lain. Tapi dengan kaedah ahlul kalam dan sebagainya, mereka kata ayat Quran bertentangan satu sama lain. Kalau kita kata isbatkan Allah istiwa, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sejak bila bertentangan? Kalau bertentangan, takkan Nabi tak perasan. Nabi pun cerita bersama. Takkan sahabat tak perasan? Takkan tabi'in tak perasan? Tiba-tiba lepas belajar dengan Aristotle, pandai pula kamu lebih daripada Nabi? Al-Muallimul Awwal. Namanya guru agung, guru pertama Aristotle. Ini balik tajuk tu lagi.
Pendapat yang ketiga, iaitu menafikan pengaruh sebab secara total. Okey. Ini pandangan yang ketiga. Tengok muka surat 241. Kita teruskan sebab dia bersambungan. Tadi kita dah baca separuh. Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari. Ibnu Qayyim bila pandangan tadi kata sesuatu tanpa sebab tadi. Ini adalah faham yang dianut oleh para perosak agama dan dunia. Ini kalam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan perosak semua agama para rasul. Mereka berusaha meninggalkan sebab-sebab yang berlaku di dunia dan menganggapnya tidak ada. Masuk syurga pun tanpa perlu amal. Sebab tu kami tak kisahlah ke neraka atau ke syurga asalkan Allah sayang. Betul tak? Kami tidak peduli dicampakkan kami ke neraka atau ke syurga asalkan Allah sayang. Kita tak nafikan Allah sayang, Allah redha tu sebab dia. Tapi nak dapat redha Allah mesti ada sebab. Jangan buat zina nak dapat redha Allah. Allah dah beritahu Allah marah kalau buat zina. Betul tak? Kalau buat maksiat. Nak dapat redha Allah mesti dengan sebab. Mana boleh nak cinta Allah dengan buat satu benda yang Allah murka. Walaupun tak mustahil, ya tak mustahil, tapi kerja kita buat asbab. Tak mustahil tak antum pergi Mekah tanpa ada duit? Tak mustahil. Tapi kena pergi Mekah kena simpan duit. Kecuali kalau kena panggil, Ustaz, boleh tak? Ada kekosongan tak? Free tak? Saya pernah panggil bulan 28 Februari lepas. Kami sekeluarga nak pergi, nak minta Ustaz temankan. Ada. Tu sebab lah tu. Bukan tak sebab. Sebab kita, orang nak belanja, orang nak solat mentawif, kerja juga. Itu bukan luar dari asbab. Tapi kalau tiba-tiba keluar, terjun kat kolam, keluar kat Telaga Zamzam, itu bukan sebab. Sebab dia bukan asbab kauniyah. Bukan juga asbab syar'iyah. Ilmu sains tak membuktikannya, bukan asbab kauniyah. Ilmu syarak pun tak mengajarkannya. Lainlah kalau Nabi kata. Itu pun kita kena cek balik, betul ke tidak Nabi kata. Ini tak ada. Okey, itu jawapan Ibnu Qayyim. Tapi hal itu tidak pernah berhasil mereka lakukan kerana bagaimanapun juga mereka pasti perlu makan dan minum serta sebab-sebab lainnya yang melindungi mereka dari panas, dingin dan sakit. Orang yang pandangan begini, kata sebab dari kesan, lapar jangan makan. Orang yang kata makan tidak mengenyangkan, dia makan tak? Makan. Dia minum tak? Minum. Ibnu Qayyim kata, tapi mereka ada jawapan. Mereka kata, lalu jika saat itu dikatakan kepada mereka, apakah kalian meninggalkan keyakinan kalian? Ini salah ni sebenarnya terjemahan. Adakah kalian tinggalkan makan? Itulah asalnya, asal teks. Tuan-tuan tengok. Adakah kalian nak tinggalkan makan, tinggalkan minum sebagainya? Mereka jawab, makan minum ni asbab. Ini adalah sebab adat. Adatnya, makan mengenyangkan. Betul tak? Hukum adat. Hukum adat artinya hakikatnya dia kata hukum adat. Ada panggil sebab iqtiranul adah. Ini istilah yang selalu dipakai. Hukum adat. Kata Ibnu Qayyim, kenapa tak masukkan sekali sebab tu pun adat juga? Bukan makan je adat. Mengenyangkan itu pun adat. Settle. Siapa kata mengenyangkan itu adat? Ibnu Qayyim kata jawablah dengan jawapan sama. Makan tu kenapa kamu makan kalau lapar? Kenapa minum kalau dahaga? Jangan makan, jangan minum. Kami makan. Sebab ni adat. Makan adat. Habis mengenyangkan bukan adat. Katakan Allah cipta begitu. Makan itu berserta dengan kenyangnya adalah adat. Selesai masalah. Betul? Api membakar, api itu pun adat. Berserta dengan sebabnya adat. Kenapa nak nafikan api lain, membakar lain? Syaratnya satu. Kita yakin Allah yang ciptakan sebab tersebut. Allah yang menjadikan api itu membakar. Kalau Allah kata tidaklah bakar. Tapi Allah dah cipta api itu membakar. Kita kena isbatkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sebab tersebut. Betul? Jadi api membakar, kita kata api itu membakar, menafikan ke api itu boleh jadi sejuk pada Ibrahim? Tak, sebab Allah ciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala bebas.
Allah boleh perintahkan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi konsep ayat sama, tapi cara faham yang berbeza. Okey. Jadi golongan ini mereka menafikan asbab dalam kedua-dua bab. Golongan melampau lah. Dalam bab keduniaan pun tak boleh isbatkan sebab kepada tak boleh kata sebab ada kesan. Dalam bab akhirat pun sama. Sebab tu bila cerita tentang solat dan sebagainya, hakikatnya mereka kata solat itu tidak menjadikan seorang tu masuk syurga. Kita kata betul lah. Tapi kita solat itu sebab untuk mendapat rahmat Allah. Betul tak? Sebab secara praktikal, hakikatnya pandangan ini pandangan yang tidak wujud. Sebagian ulama kata pandangan ini tak wujud. Dia ada pada teori, pada praktikalnya mereka sendiri pun mana lebih kepada perbezaan dari segi teori. Tapi masalah berlaku kat mana? Teori ini dipegang oleh golongan batiniah. Disebabkan teori yang mereka wujudkan ini, mereka ikut fitrah. Secara umumnya yang sekarang wujud, contoh golongan Asy'ariyah kata Panadol tidak mengenyangkan. Hakikatnya mereka makan Panadol. Betul tak? Hakikatnya itulah praktikalnya. Dari segi tak masalah. Kita tak ada masalah kepada orang awam, dari segi secara perbincangan tak ada masalah bab tu. Tapi teori yang dicipta ini dipegang oleh golongan batiniah. Jadi hakikatnya masuk syurga bukan sebab solat. Itu ahli syariat yang pegang pada solat. Kita ahli hakikat. Masuk syurga sebenarnya dia ada bagi syurga tak wujud. Syurga tak wujud. Hakikat kita adalah Allah, tu hakikat lah. Tapi ada golongan yang ada pertengahan, ada makrifat, kenal jalan ke syurga tanpa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagainya, macam-macam qaul. Itu pun ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang dapat bukan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dapat direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni dah yang mengetahui bahawa Abdul Qadir Al-Jailani yang selamatkan ramai pengikut tarikat mereka daripada azab kubur. Kan, malaikat nak pukul, stop. Pernah jumpa? Pernah dengar? Kalau dah okey tu, pernah dengar lah. Pernah ikut lah tu. Kisah-kisah. Kan? Jadi, apa hukumnya beristirahah dengan Abdul Qadir Jalani? Oh, boleh. Habis, Allah kata, minta dengan Allah. Tak apa. Tu biar Abdul Qadir Jalani settlekan dengan Allah. Itu yang dia kata. Jadi istirahah dengan, kenapa boleh beristirahah dengan wali? Jangan risau. Wali itu ada kedudukan khas dengan Allah. Jadi kalau ada masalah, wali itu yang tanggungjawab jumpa dengan Allah. Jadi timbullah kisah Man Rabbuka Abdul Qadir Jailani, Man Nabiyuka Abdul Qadir Al-Jailani, Ma Dinuka Abdul Qadir Jailani. Minta maaf lah, yang dengar marah tak setuju, memang benda ni yang disebutkan. Jadi maka malaikat nak balun, muka nak kena balun, tiba-tiba datang bekerja ni, stop. Dia biar aku urus dengan Allah. Akhirnya dia selamat kerana taklid dan sayang cinta kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kisah dari mana? Kalau betul-betul okeylah. Tapi tipu. Kalau betul-betul memang senang, tapi tipu. Kenapa tipu? Ini berita berkaitan perkara ghaib. Abdul Qadir Jailani datang selepas Nabi ke sebelum Nabi? Selepas. Kalau Abdul Qadir Jailani dia kata Khidir selepas sebelum Nabi? Kalau sebelum Nabi, Nabi pasti beritahu. Selepas Nabi, tak ada siapa beritahu. Sebab yang tahu perkara ghaib hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas Nabi ke sebelum Nabi, tak kisahlah jawapan Abu sekalipun. Oh, ada Abdul Qadir Jailani dulu. Nak cerita Abdul Qadir Jailani ke Nabi Ilyas ke Nabi Khidir ke, sama je. Kalau sebelum Nabi, pasti Nabi beritahu. Kalau selepas Nabi, pasti tak ada jalan lain nak tahu tentang perkara ghaib kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau anda pengikut Syiah. Syiah kata imam mereka pun tahu selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kesufian adalah berada di tengah-tengah antara Ahlussunnah dengan Syiah. Dia ambil konsep yang ada pada Syiah tapi atas nama sunnah. Konsep keimaman ada pada Syiah diletakkan pada wali-wali.
Istighasah yang pada ya Husain diletakkan kepada nama wali-wali dan sekian. Kalau ikut saya cakap ya Husain tu lebih dekat sebab cucu Nabi betul. Yang Habib kemudian cucu yang jauh. Kan? Syiah lebih dekat kan? Pergi minta kat kubur. Kata atas dasar keturunan Nabi. Kalau macam tu Syiah tak salah lah. Syiah pergi minta kat Husain. Confirm pemuda syurga. Penghulu pemuda syurga. Sepatutnya Syiah lebih advance. Saya confirm tu ramai marah. Tapi itulah hakikatnya. Inilah dia hakikatnya. Okey. Jadi dalam ni Syekh akan rad dalam bab beramal untuk akhirat pun ada sebabnya, untuk dunia pun ada sebabnya, akan disebutkan. Pandangan yang keempat. Pengusi sampai 6.30 boleh? Okey, maksimum sampai maghrib. Anak nak sampai 6.30 aja. Maghrib sampai 6.30 cukup. 1 jam kita rehat. Boleh? Okey, insya-Allah. Okey, sampai maghrib. Anak takut antum jam malah je. Sebenarnya nak balik tu maghrib. Lepas tu dah maghrib tidur. Okey. Keempat, pandangan keempat berkaitan dengan asbab. Iaitu antara tawakal dan asbab. Pandangan keempat, anggota badan melakukan sebab tapi hati tetap bergantung kepada Allah. Ini pandangan siapa? Inilah pendapat yang diyakini ahli sunnah wal jamaah, yang sesuai dengan nas-nas syariat serta petunjuk akal. Jadi kita mengisbatkan asbab, anggota badan buat asbab, pada masa sama hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hati bergantung pada asbab, dia akan mengurangkan tauhid. Kalau hilang terus, jadi mengurangkan tauhid itu jadi syirik kecil. Syirik kecil pun ada level-levelnya. Makin banyak bergantung pada asbab dan kurang tauhid pada Allah, makin lemah imannya. Sampai ke tahap tak percaya langsung pada Allah, itu dah syirik kufur, dah syirik yang besar. Jadi orang beriman, anggota zahirnya bergantung kepada asbab. Artinya apa? Kalau dia lapar, dia makan. Tapi hatinya meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan keizinan segala-galanya. Dia bergantung kepada asbab dari segi amalan zahir, tapi hatinya yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mencipta asbab tersebut. Jadi mengisbatkan asbab, makan itu mengenyangkan, tapi Allah yang cipta. Makan, perbuatan kita makan, makanan tersebut, sebab-sebab yang mengenyangkan, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang kehendaki. Okey, dalil daripada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang beriman, ambillah atau bersedialah dengan berjaga-jagalah. Khudhu hidrakum, gariskan. Dalil yang kedua, wa'iddu lahum mastata'tum. Bersedialah dengan semampu yang mungkin untuk berhadapan dengan mereka. Gariskan kalimah a'iddu lahum mastata'tum. Ayat seterusnya antum baca sendiri ya. Dia berkaitan dengan jihad, Allah suruh bersedia. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Gariskan kalimah وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Bila selesai solat Jumaat, maka bertebaranlah atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Takkan perintah Allah itu mengurangkan tauhid. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan, walaupun perintah ini lil ibahah, perintah ni bukan perintah yang sunat atau wajib. Kalau ada usul fiqh bahawa perintah yang datang selepas larangan adalah lil ibahah. Kalau ada larangan kemudian datang perintah, mana datang Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang golongan yang bila Nabi tengah khutbah Jumaat tiba-tiba lari pergi kat rombongan yang datang, rombongan perniagaan. Ayat ini turun untuk menegur mereka. Tapi Allah kata bila selesai solat, mana solat ni wajib. Masa solat, masa Jumaat, dengar khutbah betul. Tapi bila selesai solat, bertebaranlah di atas muka bumi. Bertebaranlah dan cari rezeki Allah. Ini perintah Allah, betul? Tapi perintah tadi datang selepas larangan. Perintah yang datang selepas larangan adalah untuk menyatakan perkara itu harus, bukan wajib ataupun sunat. Ini kita belajar dalam kaedah usul. Tak semua ayat perintah artinya wajib ataupun sunat. Perlu dilihat kepada kaedah bahasa Arab.
Satu usul fiqh berkaitan dengan cara faham, macam mana kita nak faham Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini dipahami oleh semua dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Contoh kita kata dilarang keluar daripada dewan. Semua dilarang keluar dari dewan. Ustaz Syahir, silakan. Mana? Seorang-seorang dilepaskan. Okey. Ustaz Aiman, silakan. Artinya, bila silakan tu, selepas larangan, itu hanyalah kebenaran. Pengecualian daripada apa yang dilarang sebelumnya. Jelas? Okey. Ayat yang lain, fakulu mimma ghanimtum. Gariskan kalimah fakulu. Ataupun mimma ghanimtum. Dua-dua tu sebab. Makan daripada apa yang kalian usahakan. Daripada ghanimah. Apa yang kalian dapat. Halalan tayyiban. Wattaqullah. Dan ayat seterusnya, watazawwadu. Muka surat 245, fa inna khairaz zadi taqwa, gariskan watazawwadu, berbekallah. Itu dalil daripada ayat Al-Quran. Dalil-dalil daripada sunnah. Okey, hadis tu hadis Ibnu Umar ni berkata, wuju'ilat rizqi tahta zilli rumhi. Allah jadikan rezeki Nabi berada di bawah mata tombak Nabi SAW. Artinya Allah memberikan, bukan kata Nabi pegang pergi bunuh orang, tak. Tapi Allah memberikan 1/5 daripada harta perang khumus itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang kedua, hadis lelaki yang bawa unta ke masjid, ditanya kepada Nabi, Nabi nak tawakal ke atau nak ikat dulu? Nabi kata, i'aqilha wa tawakkal. Ikat unta kamu, kemudian tawakal. Jangan biarkan unta lepas tu nak tawakal. Nak masuk masjid, sahabat tanya, tawakal ke ya Rasulullah? Tinggalkan dia ke? Tu unta, kalau tinggal dia lari, dia jalan. Ikat dia dulu baru tawakal. Kita keluar rumah, nak balik kampung, tutup pintu rumah, kunci dulu, tawakal. Ini buka pagar, buka pintu, buka semua sekali, besar-besar, tawakal. Tak kena. Mana kena usaha dulu. Yang ketiga, hadis yang ketiga, anda nampak hadis tu, letakkan nombor kalau nak letak nombor. Yang ketiga, hadis berkaitan dengan Nabi Daud yang bekerja dengan makan daripada hasil tangannya sendiri. Itu semua berkaitan dengan makan dari hasil tangannya sendiri, artinya bekerja. Di situ gariskan. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar Al-Khattab, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian tawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya, kalian akan diberi rezeki macam mana seekor burung keluar rumah dalam keadaan perut kosong, balik dalam keadaan penuh perut, bitana, penuh. Jadi golongan sufi ini hadis utama. Tengok burung, tak payah bekerja, keluar perutnya kosong, balik perutnya kenyang. Sedangkan hadis cerita burung tu keluar cari rezeki lah tu. Kalau burung duduk di sarang dia, mana nak kenyang? Burung tu keluar bekerja lah, Allah bagi rezeki pada dia. Sebab tu kalau kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya, jadi macam seekor, Allah akan berezeki pada kamu seperti seekor burung. Bukan tak bekerja, keluar dalam keadaan perut kosong, balik yang kenyang. Kalau kita tawakal pada Allah sebenar-benarnya, pergi bekerja, insya-Allah keluar kerja, usaha, balik ada hasilnya. Begitu maksud hadis, tapi diguna pakai dengan sebaliknya. Dan hadis seterusnya bawah sekali dari Umar bin Khattab, Nabi SAW pernah bila harta rampasan perang dapat ghanimah, Nabi peruntukkan bekalan cukup untuk setahun. Pernah Nabi SAW ambil bekalan cukup untuk setahun pada suatu ketika. Dan itu Nabi mengambil asbab. Okey, itu semua antum boleh baca insya-Allah. Dan muka surat 249, petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini semua cerita tentang kisah macam mana mereka mengambil asbab. Kemudian muka surat 250, petunjuk salafus salih.
Kisah pertama kisah Ibn Mubarak. Ini kisah Ibn Mubarak. Perbualan antara Al-Fudail Ibn Iyad dan juga Ibn Mubarak. Kisah kedua kisah Abu Qilabah. Anda boleh baca semua kisah-kisah ni, insya-Allah mudah faham. Kisah-kisah kita ni semua kisah-kisah. Antum semua sampai muka surat 253 tu semuanya kisah-kisah. Mana cerita insya-Allah tak berat. Ana fokus pada konsep dan juga kaedah. Muka surat 253. Ini penting. Pembahagian tawakal menurut hubungannya dengan sebab. Tadi kita cerita pembahagian tawakal dalam konteks mutawakkal alaih. Siapa yang kita tawakal padanya, iaitu ada orang bertawakal pada Allah, ada orang bertawakal kepada makhluk. Betul? Yang kita belajar tadi. Sekarang kalau tawakal dibahagikan berdasarkan kepada hubungannya dengan sebab, mana kadar tawakal seseorang bergantung kepada asbab, ada dua bahagian. 253. Pembahagian tawakal menurut hubungannya dengan sebab. Menurut hubungannya dengan sebab, tawakal terbahagi menjadi dua. Orang kata mana? Satu ni, satu dua. Tawakal ada dua bahagian. Tawakal dengan Allah, tawakal dengan makhluk. Itu kalau bab tu. Bab ni pula tawakal terbahagi pada dua. Satu tawakal secara terpaksa, yang kedua tawakal secara sukarela. Sama juga kita tak ibadah. Jadi hamba Allah ada dua, betul? Hamba secara paksa dan hamba secara sukarela. Hamba paksa siapa? Siapa hamba paksa? Hamba Allah. Tawanan perang, betul lah tu. Jawab apa pun betul. Semua makhluk Allah hamba Allah secara paksa. Tak ada siapa nak jadi Tuhan. Tak boleh Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan, tapi dia tetap hamba Allah. Namrud mengaku Tuhan, tapi Allah paksa dia. Nak pergi mana? Nak taat pada Allah, tak taat pada Allah, nak jadi orang kafir, nak jadi orang beriman, jadi apa pun, kalian adalah hamba Allah secara paksa. Hamba paksa bukan hamba yang mengandungi pujian, kerana semua orang hamba Allah. Jadi kalau kita cerita tentang hamba, menjadi hamba Allah, saya hamba Allah lah. Kata dia beribadah pada Allah, hambakan diri pada Allah. Saya hambakan diri pada Allah. Maksudnya apa? Kan Allah ciptakan saya, tak ada apa-apa. Kalau Allah cipta sekadar jadi, kita tak jadi mulia kerana Allah ciptakan kita dan kita hamba Allah. Kita jadi mulia kerana kita hamba dengan pilihan. Kita menghambakan diri dengan sujud, rokok, cari perintah Allah, taat perintah Allah. Belajar larangan Allah untuk kita jauhi. Sebab tu orang yang tak nak jadi hamba, orang yang tak nak jadi hamba Allah, dia takut belajar. Nanti belajar nanti banyak benda haram. Takut belajar pula dia kata. Ada seorang ni borak gurau, dia kata, "Ustaz, saya nak belajar lepas kaya. Lepas saya kaya baru nak belajar. Nanti kalau tak banyak riba." Dia dah tahu dah awal dah. Tapi kalau saya belajar buat riba awal-awal, banyak benda tak boleh buat, Ustaz. Bisnes tak jalan. Ini gurau-gurau, tapi betul-betul benda ni. Jadi kita buat, lepas tu kita taubat. Dia kata, itu bukan, itu ilmu sampai lah tu. Sampai dah tu, berdosa dah tu. Okey. Jadi ada orang yang jadi hamba, ada dua. Satu hamba paksa, yang kedua hamba rela. Hamba paksa semua makhluk Allah, termasuk Fir'aun, Namrud, semua hamba Allah. Tapi hamba yang dipuji oleh Allah adalah hamba secara pilihan. Hamba sukarela. Oleh kerana dia sukarela jadi hamba Allah, maka Allah pilih dia sebagai hamba pilihan. Siapa mereka? Yang paling sempurna penghambaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti dengan anbiya, diikuti dengan as-siddiq, diikuti oleh syuhada as-salihin dan sebagainya. Sedihkan syuhada as-salihin. Mereka ni adalah hamba secara pilihan. Artinya mereka jadi hamba Allah kerana pilihan diri mereka. Mereka yang pergi solat, wudu, bangun malam, hamba bilang. Hamba pilihan mengandungi pujian. Dan yang paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu
Kalau digandingkan nama Rasul dengan hamba, Allah akan dahulukan hamba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah dahulukan abduhu sebelum rasuluh. Hamba itu adalah asas untuk menjadi, Allah lantik Nabi jadi Rasul. Kerana Nabi orang paling sempurna kerasulannya, penghambaannya. Subhanallazi asra bi rasulihi ke bi abdihi? Bi abdihi. Allah bila nak puji Nabi, Allah akan sebut tempat maqam yang mulia. Tiap-tiap kali tempat maqam yang mulia, Allah akan sebutkan inilah hambaku. Tu hamba pilihan. Sempurna penghambaannya. Sebab itu kalimah abdun, bila dinisbahkan kepada Allah, jadi mulia. Betul tak? Abdullah, Abdul Wahab, ada orang Abdul Wahab dia lain. Abdul Karim, Abdul Qahar. Semua sekali abdun disebab kepada Allah jadi mulia. Sebab memang hamba ni jadi mulia bila jadi hamba Allah. Tapi jadi hamba selain Allah, hina. Hamba apa? Abdul Nisa. Hamba perempuan. Abdul Mal, hamba harta. Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Jah, hamba pangkat. Hamba semua perkataan yang selain Allah, kalau kita jadi hamba akan jadi hina. Kerana Allah menjadikan manusia hanya jadi mulia bila jadi hamba Allah. Dia jadi hamba lain, dia akan jadi hina. Tawakal juga begitu. Tawakal, bab tawakal, dalam bab tawakal ada dua. Satu, tawakal terpaksa. Yang kedua, tawakal rela. Apa maksudnya? Tawakal terpaksa iaitu tawakal yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pelindung dan tempat kembali selain tawakal. Kan? Kena kejar, tak ada tempat lari dah, baru nak tawakal. Ini tawakal yang terpaksa. Seperti jika semua sebab sudah dilakukan dan jiwa sudah dihimpit kesusahan dan tiada tara serta tidak ada lagi pertolongan yang boleh diharapkan kecuali kepada Allah. Dalam kondisi seperti ini, mahu tidak mahu, orang pasti akan bertawakal dan jalan keluar pasti ada. Hanya dengan pertolongan Allah semuanya menjadi mudah. Ini semua terjemahan kat bawah tu nak ayat asal lain, tapi fahamlah, hamba secara terpaksa. Manusia ni sampai pada tahapnya, kan, tak percayalah ruqyah ni, karutlah sekali. Last sekali anak dia meracau sana sini, pergilah panggil ustaz tu. Kan? Sebab tu kadang-kadang ustaz yang jenis tanya dulu, dah beriman ke belum? Dah beriman dengan adanya sihir, ada gangguan. Beriman. Kita bukan dah kata semua benda gangguan. Ada orang melampau pula. Semua benda, ini saka ni. Pening kepala sikit saka, yang ni semua saka, ni semua gangguan. Anak nangis sikit ni gangguan. Semua nak kejap-kejap nak pagarkan rumah, pagar lagi. Ada yang melampau disebabkan, ada yang melampau dalam menafikan. Kita kena tengok pada syarak. Okey. Jadi ada orang yang tawakal pada Allah, tapi bila terpaksa saja. Keadaan terpaksa, semua orang tawakal pada Allah. Kan, termasuk golongan etis. Betul tak? Kapal terbang nak jatuh, oh my god. Sebab kapal nak jatuh, nak tenggelam. Dan inilah golongan musyrikin. Sampai ketika berada di tengah laut, da'awallahu mukhlishina lahuddin. Minta pada Allah secara ikhlas, hanya pada Allah. Tawakal. Tapi mulia tidak? Mulia. Bukan tak mulia. Kalau disertai dengan iman, orang beriman semua tawakal kepada Allah, termasuk secara terpaksa. Sebab tu kata Syekh Muhammad bin Wahab, golongan yang buat syirik pada zaman beliau, kalau kata, dengan jahiliah, lebih bagus jahiliah. Jahiliah bila ditimpa dengan kesusahan, panggil nama Allah. Betul? Allah sebut, mereka akan seru nama Allah. Tapi jahiliah zaman aku ni, kata Wahab, boleh bin Mulkan. Bila ditimpa kesusahan, panggil nama wali-wali. Lebih teruk daripada golongan jahilah dalam bab tu. Dalam bab lain orang kata, dia kata jahilah lebih baik, dia ni kafirkan umat Islam lah tu. Jahilah kan kafir. Tak, dalam bab tu. Dalam bab tersebut, ketika ditimpa kesusahan, menjerit nama selain Allah. Sebab tu ada satu video
Saya tak tengok lah, tapi dah tertengok video tentera Syria yang nak mati tu. Orang nak ajar dia kalimah syahadah, dia sebut apa? Bashar, Bashar, Bashar. Sampai ke mati, meninggal dan nama Bashar. Dia mesti bergantung pada akidah. Golongan Alwiyin menganggap Bashar sebagai Tuhan atau wakil Tuhan. Ini bukan jadi Tuhan berjasadnya. Adalah konsep-konsep yang dibawa. Logik tak terima. Tapi bila didasari oleh dasar agama, orang boleh terima. Macam wali kencing tadi lah. Kencing jadi emas, logik tak terima. Tapi bila dicerita atas dasar nama agama, diterima. Dan kita yang tak terima pula, oh dia main-mainkan wali, dia olok-olokkan wali, dia ni kurang ajar semua. Kalau benda tu betul agama, kita terima. Tinggal buktikan saja. Buktikan saja dari segi syarak, perkara itu diiyakan oleh syarak. Ini datang bukti akal. Tak mustahil, akal. Itu kaedah kamu. Tak diasaskan oleh syarak. Sebab tu anda memang menentang ilmu kalam, sebab dia membenarkan. Yang pada asalnya ilmu kalam menentang golongan sufi. Sufi lain, kalam lain, tak sama. Sufi cuma cerita tentang hati dan tolak akal. Faham agama jangan ikut akal. Cuba belajar ikut hati, ikut sanubari. Akal kata wajib dengan akal. Kenal Allah dengan lain selain akal tak boleh. Mana bergabung dulu ni? Tapi bergabung atas dasar ilmu kalam, digabungkan tengah-tengah. Ada pertemuan di situ. Menyebabkan boleh wujudnya pengikut. Kami akidah kami ikut ini, kami dalam bab sufi ikut ini, kami dalam bab fiqh ikut ni. Sebenarnya agama Islam tak terpisah. Kita ikut Rasulullah dalam semua bab. Betul? Balik ya pada dalil. Bab akidah ke, bab fiqh ke, sekali. Habis tak tanya ke imam, ikutlah imam. Imam Syafi'i bukan tak tahu akidah. Ikut Imam Syafi'i dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab akhlak, semua sekali. Kalau ada imam ada kurang, kalau imam kurang, katakan imam silap, jangan ikut. Itu je, ikut yang betul, yang sesuai dengan sunnah, sebab asasnya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kedua, tawakal sukarela. Tawakal secara sukarela. Ini kena baca. Iaitu tawakal yang masih boleh diusahakan dengan melakukan berbagai macam sebabnya. Tawakal jenis ini terbahagi menjadi tiga macam. Tiga jenis. Tawakal maksudnya ada jalan untuk kita buat pilihan, untuk mencari asbab, untuk melakukan asbab. Pertama, sebab yang menjadi sarananya, iaitu sebab yang menjadi wasilah tersebut termasuk hal yang diperintahkan. Dalam kondisi seperti ini, maka antara mengusahakan sebab dan merealisasikan tawakal harus dikerjakan dalam satu waktu sekaligus. Ibnu Qayyim berkata, yang wajib adalah kedua-duanya dilakukan dan dirangkumkan sekaligus. Ya, mengusahakan sebab tidak menafikan tawakal, justru sebaliknya. Ini adalah bukti kesempurnaan tawakal. Nak jihad fi sabilillah, kena latih dulu. Nak jihad fi sabilillah, kena bawa pedang, kena bawa ni. Jadi masa tu buat dua sekali. Jihad adalah perintah Allah, betul? Asbab nak menang dalam jihad, kena bawa senjata, buat dua-dua. Waktu itu wajib mengambil asbab. Kerana asbab tadi memang diperintahkan. Sesuatu dan asbabnya diperintahkan, maka digabungkan kedua-duanya. Nak solat, kena belajar. Buat dua-dua. Ini pertama. Yang kedua, sebab yang menjadi sarananya termasuk hal yang dilarang. Hutang. Wajib bayar hutang. Duit tak ada. Tak ada jalan, duit tak ada. Yang ada, makcik sebelah. Makcik tu pula, dia tak tahu dia punya duit, mesti letak dalam kotak bawah. Ni. Sebab nak curi lah ni. Asbab ni kalau mencuri ke, rompak ke sebagainya. Okay. Ada asbab. Tapi asbab tu, asbab yang dilarang, haram. Jadi macam mana nak buat? Tadi asbab sesuai dengan perintah Allah. Okey, wajib buat.
Kerana kewajipan tadi bersama dengan sebabnya, dua-duanya diperintahkan buat. Yang kedua, kita ada masalah atas asbab tu ada. Tapi asbab di depan kita adalah asbab yang haram. Lapar. Depan mata ada babi. Babi dah siap masak lah, bukan babi hidup. Makan tak? Selagi dia tidak mudarat, selagi tak mati kau tak makan, tak boleh makan. Betul tak? Sebab ada, tapi muharram. Jadi caranya macam mana? Kita baca. Sebab yang menjadi sarananya termasuk hal yang dilarang. Dalam kondisi semacam ini, maka mengusahakan sebab terlarang. Ya? Ambil sebab tu adalah yang dilarang. Tapi merealisasikan tawakal tetap wajib. Hanya saja tidak ada sebab yang boleh diusahakan selain tawakal itu sendiri. Sebagaimana yang telah disinggung bahawa tawakal adalah sebab terbesar. Ringkasnya, mengusahakan sebab-sebab yang haram, makruh dan tidak jelas statusnya hanya akan menodai tawakal. Jadi jangan kita tinggal tawakal lah. Benda yang haram yang ada depan mata, tawakal. Tawakal macam mana? Tunggulah mana ada benda, mantau ada benda halal. Kita tak ada duit nak bayar. Jangan pergi rompak orang. Usahakan asbab. Tak jumpa, tawakal ala Allah. Selepas kita berusaha jalan yang mampu. Yang haram jangan usik. Sakit pergilah kat ustaz A, ustaz B. Ustaz ni baca surah Baqarah, ustaz tu baca ayat kursi, ustaz ni macam ni. Tak settle, ruqyah. Tengok kawan sebelah, sama je pergi kat bomoh settle. Jangan pergi. Kalau pergi juga haram. Kadang-kadang memang kat ustaz tak sembuh, pergi kat bomoh sembuh. Sebab apa? Sebab syaitan yang kat situ. Penyakit syaitan yang menyakitkan. Syaitan tujuannya memang suruh kita pergi bomoh. Memanglah bagi kat bomoh sembuh. Kita hidup bukan sebab nak sehat, nak pentingkan diri. Kita pentingkan Allah ciptakan kita untuk beribadah. Itulah ujian Allah. Walaupun kita terpaksa mati sekalipun dalam tauhid, lebih afdal berbanding dengan sehat dalam keadaan syirik. Itu sebab itu yang kedua. Yang ketiga, sebab yang menjadi saranan termasuk hal yang dimubahkan. Mana benda harus? Sebab itu benda harus. Maka dalam kondisi ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Ada detail. Apakah boleh mengurangi esensi tawakal ataupun tidak? Benda yang harus. Tengok. Hubungan kita dengan Allah makin bagus ke makin tidak? Atau makin buruk? Kena tengok. Benda tu harus. Nak beli TV kat rumah. Harus ke tak harus? Harus, tapi tengok keadaan. Kita nak dapatkan maklumat semasa. Saya banyak tertinggal maklumat semasa. Nak beli TV. TV ni mubah tak? Mubah. TV itu hanya alat. Tapi kena tengok. Kita ni macam mana? Ada TV lebih bagus ke tak TV lebih bagus? Kena buat pertimbangan. Ada orang ada TV lagi bagus. Dia boleh kat TV itulah dia buka zaman sekarang YouTube, dia tengok, dia dengar sambil dia baring ni semua kali. Ada orang kalau ada TV cerita tak habis-habis. Tengok iklan dalam Facebook, dalam WhatsApp, majlis ilmu, masya-Allah tabarakallah, selamat menuntut ilmu, sambil tengok Tom and Jerry. Sambil tengok filem-filem kan. Jadi kalau jenis begini, setakat masya-Allah tabarakallah mulut saja, ada TV melalaikan, ada internet melalaikan, ada handphone melalaikan sebagainya, kita kena buat pertimbangan. Sebabnya mubah. Kalau kita buat tawakal, kita buat hubungan Allah lah. Buat tawakal sama juga. Bila kita ikut buat satu benda yang harus, tengok hati kita bergantung pada benda itu tidak, menghilangkan tawakal ataupun tidak. Kalau mengurangkan tawakal, maka kita perlu lebih baik kita tinggalkan. Dia benar harus asalnya, tapi tengok kepada maslahah terhadap keadaan kita. Jika tidak, maka lebih baik dikerjakan. Maksudnya kalau sebab tu bawa kebaikan, kita ambil sebab yang mubah tadi. Kalau sebab tu menyebabkan hilangnya tawakal, sebab kita bincang buat tawakal, bincang buat agama secara umum sama juga. Kalau tidak menghilangkan tawakal, maka kita kerjakan, tak ada masalah. Okey. Ada keadaan dalam bab berubat, Syekh Utsaimin terangkan dengan baik bab berubat. Tapi kita kalau tak sempat tu baca sendirilah.
Kita paksa pilih. Okey, tengok pada muka surat 256. Kerana itu, ada yang mengungkapkan bergantung kepada sebab-sebab semata-mata adalah perbuatan syirik. Macam golongan etis tadi, golongan Madiyin. Sedangkan menafikan pengaruh yang dihasilkan oleh sebab-sebab adalah kepicikan akal. Macam golongan kata Panadol menyembuhkan adalah syirik. Mereka tu disebutkan sini adalah kekurangan akal. Dan berpaling secara total dari sebab-sebab adalah tindakan menodai syariat. Tak terima sebab langsung macam golongan sufi yang melampau lah, sufi batiniah, itu adalah mengurang atau menodai syariat. Sebab syariat Allah semuanya asbab. Asbab tu tak? Puasa. Asbab ke puasa ni wasilah ke atau maksud? Maksud itu sendiri dalam bab ibadah. Tapi dalam bab ibadah hati dia adalah wasilah menuju kepada ketakwaan. Dalam bab perintah Allah, dia adalah perintah Allah yang tersendiri. Itulah maksudnya. Maksud Allah agar kita berpuasa. Namun dalam maksud berpuasa tadi ada tujuan, dan dalam syariat Allah ada maksudnya. Maksud Allah syariatkan puasa untuk kita bertakwa. Solat adalah maksud di sebalik syariat. Kita amalkan solat. Di sebalik solat ada hikmahnya, ada kehendak Allah, maqasid syariah. Syariah itulah dia. Maqasidnya, tujuan kita bersolat tadi adalah untuk mencegah diri daripada melakukan perbuatan fahsyak dan mungkar. Jelas? Ibadah haji. Ibadah haji adalah maksud kerana kita perlu taat pada syariat yang Allah perintahkan. Namun ibadah haji ada maqasidnya. Antaranya adalah banyaklah takwa lah, terutamanya fa inna khairaz zadi taqwa. Berkaitan dengan haji dan umrah. Tapi maksud yang lain antaranya maksudnya adalah untuk tawaduk. Tak nak riak, tak nak sum'ah. Ya Allah, Allahumma la hajjan la sum'ata fihi wa la riak. Doa Nabi SAW. Haji, ya Allah Tuhanku, berikan haji yang tidak ada sum'ah, tidak ada riak. Tapi kalau orang pergi haji yang tak panggil Pak Haji, marah, kena cek balik. Panggil tak panggil tak ada masalah. Orang nak panggil, nak kenal dan sebagainya. Tapi kalau orang tak panggil Pak Haji, kan, yang dimuliakan saudara Abdullah bin Muhammad, saudara aku haji 6 kali dah, dia panggil saudara je, tak boleh. Mana asal ibadah haji adalah untuk supaya kita hilangkan perasaan riak. Sebab tu semua raja pun pakai ihram, semua sama je. Semua pakai pakaian yang sama. Uniform sama jumpa dengan Allah. Betul? Boleh raja pakai lain ihram dia? Tak. Paling-paling kain ni mahal sikit. Tapi tetap kain putih. Pakaian yang sama, kain lepas. Allah samakan. Raja pun kena botak juga. Paling kurang gunting rambut juga. Kan? Orang lain pun sama juga, boleh botak, boleh gunting rambut. Apa beza? Ibadah haji ni jadikan kita sama di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila duduk, saya biasa saya ketika tawaf, tengok ramai, biasa jumpa menteri-menteri lah. Pernah sekali jumpa dengan nampak raja, nampak sultan. Masa tu Sultan Pahang. Sultan Pahang sudah sekarang lah. Pernah nampak. Dan tapi tak tahu betul tak betul. Kawan kata tu sultan, orang ramai orang Melayu macam tu lah. Tapi nak kata nampak betul tak tahulah. Kawan kata tu sultan semua sekali. Ada rombongan sultan datang sebagainya. Betul lah tu kot. Cuma tak nampak betul-betul sebab orang ramai. Tapi pernah lah nak kata serempak pun tak nampak betul-betul. Tapi katalah, tapi sama. Sultan pun kena tawaf. Sultan pun kena tahallul di depan Allah, sama. Jadi buat ibadah haji ni menjadikan kita nampak semua manusia sama di depan Allah. Semuanya Abdullah, semua hamba Allah. Siapa sekalipun adalah hamba Allah. Okey. Okey, maksud tu sudah. Kita tengok pada maksud 257. Maka dari itu hal yang harus diketahui berkaitan dengan sebab-sebab adalah sebagaimana berikut. Ini kena tengok nombor tu. Nombor 1. Ini ringkasan. Paling penting sekali ni. Ini ringkasan yang sangat penting dalam bab sebab.
Antum kalau yang lain tak berapa ingat yang hujung ni pun okey. Okey. Satu, tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali jika ada dalilnya, baik dari syariat maupun hukum kausalitas, maksudnya sama ada kauniyah ataupun syariah. Nak kata siapa yang amal sekian akan masuk syurga, sebab ke syurga, boleh, tapi syarat ada dalil. Siapa yang berpuasa bagi syurga, dalil. Siapa yang buat sekian dapat pahala, dalil. Boleh cerita tentang bab akhirat, tapi wajib ada dalil. Jangan suka-suka dia yang buat amalan diminta Allah bagi pahala. Syurga dan neraka adalah ciptaan Allah, milik Allah. Dan Allah sediakan untuk orang yang taat dan orang yang engkar. Perintah Allah turunkan untuk uji mereka. Siapa taat, siapa engkar. Allah yang syariatkan, Allah yang balas. Itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula orang dia yang syariatkan, dia yang buat, dia reka, minta pahala dengan Allah. Sebab tu pahala dia lagi banyak daripada pahala Allah. Yang Allah kasih, betul tak? Kita amal dengan yang Nabi suruh, pahalanya nampak biasa-biasa. Sampai pada amalan yang direka, Masya Allah pahalanya. Doa awal tahun, akhir tahun, menyamai 70,000 malaikat. Pahalanya sama, malaikat 70,000 malaikat, sama dengan dia baca awal tahun, akhir tahun. Menyamai 70,000 syuhada, anbiya, rasul-rasul, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Dah lah zaman Nabi tak ada awal tahun, akhir tahun. Dia buat-buat, mereka cipta. Zaman Nabi ada awal tahun, akhir tahun? Adalah, tapi tak ditetapkan. Jahiliah memang zaman jahiliah sejak ada dah, Muharram sampai Zulhijjah ada, tapi tak ditetapkan mana bulan yang pertama, mana bulan kedua. Betul tak? Ditetapkan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab setelah perbincangan berkaitan dengan ketetapan tahun pertama Islam. Lepas ada macam-macam kaul, dia ambil kaul tahun pertama Islam berdasarkan pada hijrah. Okey, tahun Nabi hijrah tu tahun pertama. Tapi tahun Nabi hijrah tahun pertama. Bulan mana pula? Ada cadangkan Nabi hijrah bulan Rabiul Awal lah. Nabi lahir, Nabi masuk Madinah, Nabi bulan Rabiul Awal lah. Tapi cadangan lain kata bulan Ramadan. Ramadan lah bulan yang paling mulia. Yang lain kata Zulhijjah lah. Zulhijjah orang pergi Mekah. Namun pandangan yang paling kuat Sayyidina Umar rasa macam sesuai Muharram. Muharram bulan pertama. Kenapa? Sebab masa tu orang balik dari Mekah. Jadi kalau orang dah pergi haji, akhir tahun. Lepas orang balik haji tu, tahun baru lah tu. Dah dekat masuk bulan baru. Maksudnya tahun pertama. Bulan pertama dalam Islam. Berdasarkan pada sejarah tadi. Zaman bila? Zaman Umar bin Khattab. Tiba-tiba ada amalan yang diajarkan oleh Nabi untuk diamalkan pada awal tahun, akhir tahun. Bila pula Nabi datang? Kalau kita tak percaya, kita pula yang diserang, main-mainkan syariat ini. Tidak beramal. Kalau kamu malas-malas lah, jangan kata orang salah. Kalau salah, takkan kami cakap betul. Benda tak ada dalil, katakan tak ada dalil. Takkan kita nak adakan dalil untuk diorang. Orang kata habis keberkatan masa, minta lah bila-bila. Doa, ibadah umum, kekalkan dia umum. Jangan khususkan. Betul tak? Malam-malam, kita disunatkan untuk qiyamul lail secara umum, betul? Jangan dikhususkan. Wajib, atau bukan sunat. Pahala sangat besar kalau hidupkan malam Selasa pada hari ketiga Rajab. Hari ketiga Rajab, malam Selasa. Sebab apa? Hari jadi saya. Contoh, mana boleh suka hati. Kita tahu dah qiyamul lail tu ada dan sebagainya. Contoh saya pun tak betul tadi tu. Mana ada tentukan hari dengan nak cari susah lah macam jumpa. Tapi maksudnya tetapkan waktu suka hati, tetapkan.
Waktu ni makhluk Allah. Allah ciptakan tiap makhluk Allah, Allah angkat, Allah muliakan makhluk Allah ikut kehendak Allah. Wa rabbuka apa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Betul? Ayat Quran. Allah cipta makhluk Allah dengan kehendak Allah dan Allah pilih siapa kehendak Allah. Allah ciptakan banyak tanah. Allah pilih Mekah dan Madinah sebagai tanah yang mulia. Allah ciptakan banyak manusia. Allah jadikan Nabi dan Rasul sebagai lantikannya, manusia yang mulia. Allah cipta hari-hari dalam seminggu. Allah pilih hari Jumaat. Allah cipta hari-hari dalam setahun. Allah pilih bulan hari raya puasa dan raya haji. Dalam bulan-bulan Allah pilih bulan Ramadan. Pilihan untuk jadikan waktu ni lebih mulia pada waktu lain, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandai-pandai kita pula buat, ambil hak Allah. Beramallah pada hari sekian. Salah ke? Dia kata. Kita suruh orang sembahyang. Sembahyang tak salah sebab kalau awak tak cakap pun orang sembahyang juga. Tapi kalau reka benda baru, lebih salah lagi lah. Kalau benda yang sedia wujud, memang sedia wujud, kemudian dikhususkan, tetap salah sebab kita menetapkan satu perkara yang tak ditetapkan oleh Allah. Sedangkan itu adalah ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jadi satu, tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali jika ada dalilnya. Baik dari syariat maupun hukum kuasalitas. Bab dunia, bab akhirat perlu pada dalil dari syarak. Bab dunia perlu pada dalil saintifik. Betul? Contohnya apa? Ambillah vaksin, anda akan selamat. Itu yang jadi perbincangan. Vaksin, bila masa ni semua orang akan gunakan otak dia. Vaksin mengandungi begini, boleh atau tidak. Perbincangan ilmiah. Bagus satu. Jadi tinggal orang percaya tak percayalah. Kalau fakta, ada fakta ilmiah, ada bukti ilmiah, yang diterima. Syarat tak ada tetapkan ambil vaksin ke tak ambil vaksin. Syarat wajibkan kita tidak memudaratkan orang lain, berubat. Kalau pilihan kita sendiri untuk diri kita tak apa, tapi kita boleh pilih berubat atau tidak. Tapi bila melibatkan kita tak ambil satu ubat, kita menjadi punca penyebaran penyakit sebagainya, wajib kita menjaga kemaslahatan. Kaedah macam mana? Sama ada vaksin ataupun kaedah yang lain. Kalau ada kaedah yang lain dan sebagainya, penjagaan wajib. Kita tidak boleh memudaratkan orang lain. Okey, jadi kalau asbab dunia pun ada buktinya, asbab dunia buktinya saintifik, buktinya apa sekalipun, yang dikatakan sebagai bukti dalam ilmu keduniaan, bab agama pun perlu ada bukti. Wajib ada dalil. Yang kedua, tidak boleh menjadikan sebab sebagai ketergantungan hati, tapi semata-mata kepada Allah sahaja. Ini diiringi dengan mengusahakan sebab-sebab yang diperintahkan dan yang bermanfaat. Maksudnya, buat sebab semampunya mungkin, tapi hati jangan bergantung pada asbab. Ketiga, tidak boleh diluputkan, muka surat 258. Tidak boleh diluputkan bahawa bagaimanapun kuatnya sebab tidak boleh diluputkan bahawa bagaimanapun kuatnya sebab yang telah diusahakan, tapi tetap sahaja ia berkaitan erat dengan keputusan dan takdir Allah. Jangan pula lupa takdir Allah. Tidak akan melenceng sedikit pun. Semuanya tergantung pada kehendak Allah. Buatlah macam sekalipun, tapi makanlah ubat berbanyak sekalipun. Ada masanya Panadol makan banyak-banyak tak hilang sakit juga, betul? Buatlah. Pergi kat doktor sana sini, berubat sana sini, habis duit ratusan ribu, tapi tak sembuh juga. Sebab syifa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bererti kita tak pergi doktor. Tetap pergi juga, cari lagi. Usahalah dengan semampu yang mungkin. Kita yakin Allah yang menyembuhkan. Tapi asbab, kita manusia perlu berusaha dan cari asbab. Yang keempat, tidak boleh menjadikan perkara agama sebagai sebab kecuali jika memang ada syariatnya. Hal ini kerana ibadah adalah sesuatu yang bersifat tauqif, hanya berpatukan pada dalil sahaja. Atau ayat bahasa Arabnya, asbabun diniyah mutawaqqifatun alal adillah. Asbab-asbab diniyah, mana nak kata ada dapat pahala, fadilat sekian dan sekian, mutawaqqifah alal adillah, wajib ada dalil. Okey, ini 4 perkara yang perlu kita ketahui secara umum berkaitan dengan bab asbab, sebagai kesimpulan dalam bab asbab. Tengok pada perenggan di tengah-tengah tu,
Selain itu, ada dua hal yang harus dihindari berkaitan dengan sebab. Tadi yang kita perlu jaga, yang ini perlu kita hindar. Pertama, bergantung dan bersandar serta menggantungkan keyakinan, harapan dan rasa takut hanya kepada asbab. Ini adalah tindakan syirik. Boleh jadi syirik kecil, boleh jadi syirik besar. Bergantung pada asbab, langsung tak ingat pada Allah, tak percaya pada Allah, syirik besar. Gantung pada asbab, dengan hati mengharap pada asbab, bergantung pada asbab, masih lagi percaya pada Allah, tengok kadarnya. Sikit percaya pada Allah, sikitlah tauhidnya. Makin besar gantung pada asbab, makin besar syiriknya. Saiznya itu. Hilang habis, syirik besar. Jelas? Okey. Yang kedua, tidak melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah. Ini pula yang tak buat asbab langsung. Tawakal pada Allah. Berubat, tak nak berubat atau tak nak melakukan asbab. Dan yang terakhir, dua prinsip dasar ini, muka surat 260. Dua prinsip dasar ini telah dirangkum oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Iaitu dua prinsip tadi. Prinsip apa? Tawakal pada Allah dan mengambil asbab. Nabi kata apa? Berusahalah mewujudkan apa yang bermanfaat bagimu seraya tetap meminta pertolongan kepada Allah, tapi jangan sekali-kali lengah. Siapa boleh bagi matannya? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uk. Buat betul-betul sesuatu yang memanfaatkan kamu. Usaha betul-betul sesuatu yang memberikan manfaat. Wasta'in billah, dan minta tolong pada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Wala ta'jaz, jangan tak buat bahasanya. Wala ta'jaz, jangan tak buat apa disebutkan. Lemah tu jangan tak buat. Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uk. Buat sesuatu yang bermanfaat. Ini mengambil asbab. Wasta'in billah, itu berkaitan tawakal. Minta tolong dengan Allah. Ista'in billah. Wala ta'jaz, dan jangan tinggalkan dua benda ni. Wala ta'jaz artinya jangan tinggalkan dua perkara ini. Sebab tu apa arti wala ta'jaz? Berbuat lengah itu ada dua macam. Pertama, tidak bersungguh-sungguh dan tidak maksimal dalam mengusahakan sebab. Mana tinggalkan asbab. Ataupun at-taqsir, maksudnya lengah-lengah. Buat acuh tak acuh. Yang kedua, tidak bersungguh-sungguh dan tidak sepenuh hati dalam meminta pertolongan kepada Allah. Ini asbab syariah atau taqsir dalam bab tawakal. Bab tawakal dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab terakhir tu antum kena baca sendirilah. Tak faham? Calling. Antara sebab lemahnya tawakal, sebenarnya saya tangguhkan yang ke-15 tadi sebab yang bab yang hujung ni. Dia ada kaitan. Sebab-sebab yang melemahkan tawakal. Bab yang tak tawakal dah. Tapi cerita sekarang berkaitan dengan orang yang Nabi kata, orang masuk syurga tanpa hisab ialah orang yang tidak meminta diruqyahkan, bab ruqyah, tidak minta dibuatkan kai padanya, tidak tatayur, dan tawakal pada Allah. Tawakal settle. Tinggal 3 sebab ni. 3 sebab. Jadi dibincangkan di bab terakhir. Menyebabkan tuan-tuan kena hadir kelas besok. Besok kita ada kelas akidah tahawiyah. Kita sambung sikit bab ni lah. Komen daripada kelas besok. Besok kita ada kelas akidah tahawiyah. Boleh tak mengungsi? Mengungsi ada? Akidah tahawiyah. Baca akidah tahawiyah, tapi saya nak habiskan bab ni sikit. Berkaitan dengan orang, apa hukum ruqyah? Betul ke ruqyah akan kurangkan tawakal kita pada Allah? Kalau betul, macam mana maksudnya? Betul ke berubat dengan kai mengurangkan tawakal kita Allah? Betul atau tidak? Kalau tak, settle. Kalau kata betul, apa maksudnya? Ini ataupun satu lagi, ruqyah, tawakal dan tatayur. Tatayur jelaslah, jelas maknanya. Masalah pada berubat ni, ruqyah dan kai. Ruqyah berubat dengan cara baca Quran dan sebagainya, maksudnya sebab syariah. Kai ubat dengan cara perubatan, makan ubat ke Panadol ke semua masuk dalam masalah kai. Ini kita bincangkan besok insya-Allah sebab kita dah pukul 7. Silakan kita buat soalan. Empat.
Doalah pada Allah. Bab macam mana kita tak tahulah. Kita tak tahu. Kita doa kepada Allah. Nabi sebutkan sifat-sifatnya, doalah pada Allah. Walaupun asyik menangis, sakit kepala, makan ubat sampai satu plastik, doa juga masuk syurga atau berhisab, ya Allah. Bab doa ni minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi beritahukan sifat, kita usahakan berkemungkinan sekarang ni kita sangat bergantung kepada asbab sampai satu masa Allah berikan. Ada orang sampai satu masa memang awal ini, tapi pada waktu sebelum meninggal dia boleh beramal dengan apa yang Nabi sebutkan. Tak mustahil, tidak? Tak mustahil. Nabi tak syaratkan mesti daripada kecil tak pernah ni, tak. Maksudnya sampai kepada tahap kita tawakal pada Allah. Mana tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai pada tahap yang Nabi sebutkan. Tapi bukan berarti menafikan asbab. Dalam erti kata, bila Allah datangkan ujian, kita tak rasa berat dah, sebab kita dah biasa dan kita rasa ujian Allah tu bukanlah perkara yang membebankan. Mana kita boleh berkemungkinan satu hari kita akan dapat capai perkara tersebut. Bukan berarti pernah je kai tak masuk syurga, tak. Keadaan tersebut boleh jadi kita masa dah tua, masa nak meninggal, masa keadaan tertentu, iman kita bertambah sampai tahap kita tak bergantunglah kepada perkara ni, kita betul-betul iktimat kepada Allah. Wallahu alam. Mungkin insya-Allah kita doakan supaya kita mampu mencapai perkara tersebut dan Allah matikan kita dalam keadaan betul-betul kita wakil pada Allah sepenuhnya. Tak mustahil bagi siapa sekalipun. InsyaAllah sampai sini saja. Ada soalan lagi sebelum kita tutup? Okey, silakan sahabat. Ya. Bagi sahabat yang nak kerja benda ni, mereka langsung satu benda pun tak gantung orang. Dia cerita bukan bab ruqyah je. Ini bagi jawapan saya siap lah. Yassarqun. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mentarjihkan lafaz yassarqun, minta diruqyahkan, bukan buat ruqyah. Buat ruqyah bantu orang atau tak bergantung pada orang, ruqyah dia sendiri, tapi minta diruqyahkan. Jadi ada sahabat, mereka bukan bab ruqyah saja, semua bab tak minta pada orang langsung, termasuk bab doa. Orang doakan, alhamdulillah. Lepas tu kalau antara adab pergi ziarah orang sakit, yang tanya, cik, saya nak ruqyah pakcik ya, saya nak doakan pakcik ya, tak payah, doakan terus je pakcik tu. Pakcik tu tawakal pada Allah dah. Kita yang ziarah, yang kita baca Asallallahu-Azim Rabbal Arsyil Ayyashfi'ak, baca 7 kali, tak payah minta izin, tak payah apa, doakan terus. Sebab mungkin pakcik tu dia tak nak kita doa, tak minta pada kita. Minta doakan tu sama minta ruqyah. Dia tak harapkan kita. Tapi kita bila orang dah bagi, orang dah hadiah barang kita sebagainya, tiba-tiba datang tengok postman hantar, barang kawan kita hantar, baru-baru ni kawan hantar macam-macam makanan kat rumah, terkejut saya, masya-Allah. Baru terfikir nak makan, tiba-tiba baru terfikir nak beli, dah sampai. Tak payah minta, saya doakan je, tak payahlah. Doakan je lah. Doakan. Tak perlu minta izin. Sebab apa? Mungkin orang yang bagi pada kita, dia tak harapkan sesuatu pada kita. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tak nak balas apa pun, termasuk doakan. Tak kisah. Kita buat sesuatu tak perlu pun minta doa pada orang lain. Tapi kalau minta doa boleh tidak? Boleh. Cuma kita boleh kita suruh minta doakan, kerana itu berkaitan dengan perkara yang diharuskan. Cuma yang paling sempurna, buat kebaikan, jangan harapkan jaza ataupun syukur ataupun ucapan terima kasih. Itu lebih sempurna. Wallahu alam. Okey, insya-Allah. Lepas ni jumpa pak cik kat hospital. Terus baca doa je. Selesai. Dan itu pun adab. Itu pun adab ketika kita ziarah. Jangan minta izin untuk doakan. Doakan terus. Orang-orang yang sakit, tak minta izin keluarga saya ruqyahkan, tak. Ruqyah dan sebagainya tak perlu pun kita buat. Doakan. Doa itu paling utama. Dapat orang yang sakit tu, kalangan orang yang kita boleh dibenarkan untuk kita pegang badannya, asallallahu alaihi, kita baca bismillah auzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Boleh sentuh. Kalau perempuan jangan sentuh, doakan saja. Contohnya makcik kita, tapi makcik bukan makcik yang betul lah, makcik suami isteri pada pakcik kita sebagainya, doakan dengan jarak, tak perlu kepada sentuhan dan sebagainya. Semuanya buat apa yang kita rasa memberi manfaat pada dia. Tapi mungkin dia jangan tunggu dia izinkan, kerana dia mungkin nak beramal hadis syarif, dia tak nak minta tolong dengan sesiapa pun.
Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ada salat. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.